As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dihormati, lagi disanjungi, lagi dikasihi pengurusi Masjid Ubaidullah, Cikgu Isa Jolan, ahli-ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai syarak, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat, serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita melakukan ibadah, iaitu salat maghrib berjemaah. Dan juga Allah kurniakan jua kepada kita hidayahnya Allah Subhanahu wa taala berada dalam salah satu taman-tamannya syurga, yang mana Rasulullah SAW sebut salah satu taman-taman syurga adalah majlisnya majlis ilmu. Apatah lagi dalam kita berada di dalamnya bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi bapa rahmat Allah sekalian, bersyukur kepada Allah SWT. Allah kurniakan kesihatan yang baik, kudratnya Allah Ta'ala juga dipinjamkannya kepada kita untuk sama-sama kita berjalan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergerak di atas muka bumi Allah Ta'ala ini untuk sama-sama kita berhimpun di dalamnya rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan mendapatnya rahmat Allah, berkatnya Allah Ta'ala dan redanya Allah Ta'ala. Dengan redanya Allah jua kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang tersilap dalam mentafsirkan sesuatu perkara bahawanya masuknya syurga Allah Ta'ala ini dengan amal ibadahnya. Itu kadang-kadang silap. Jangan silap. Sebab tu Allah juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam kitab hadis 40 yang dikarangkan oleh Imam Nawawi. Apa kata Rasulullah SAW? Ada pun sesetengah orang itu melakukan amalnya ahli syurga, sehinggakan syurganya, jarak antara dia dengan syurga hanyalah sehasta saja. Tetapi di penghujungnya dia melakukan amalnya ahlu neraka dan akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Ini nak kena jelas hadis ni. Adapun seseorang itu melakukan amalnya ahlu neraka sehinggakan jarak di antara neraka dan dirinya sehasta saja, tetapi di penghujungnya dia melakukan amal ahli syurga, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini jelas. Itu nak menunjukkan bahawasanya ibu bapa yang rahmati Allah sekalian, kita ni masuk syurga bukanlah dengannya semata-mata amal ibadah kita, tetapi kita masuk syurga iaitu dengan redanya Allah Ta'ala. Sebab tiket nak masuk syurga iaitulah dengan redanya Allah Ta'ala. Nak dapat tiket ibu bapa rahmat Allah, usahanya apa? Iaitu amal kebajikan. Tu usaha tu. Kita nak dapatkan redanya Allah Ta'ala, tiket nak masuk syurga itu dengan amalnya, ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Tanpa amal ibadah, maka mustahil kita dapatnya redanya Allah Ta'ala. Tu kena jelas, kena fikir-fikir. Jadi bapa rahmat Allah sekalian, kita masuk dalam satu bulan yang dipanggil bulannya Rabiul Awal. Satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal, iaitu tarikh keramat bagi umat seluruh alam
Tuan-tuan rahmat Allah, seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala rahmat seluruh alam. Ni panggil tarikh rahmat, iaitu 12 Rabiul Awal, lahirnya seorang insan yang penuh kesempurnaan. Lahirnya seorang insan yang mana dia bukan hanya semata-mata membawa rahmat, tapi membawa segala-galanya. Kesempurnaan dari segi akhlaknya, dari kesempurnaan dari segi peradabannya. Ni satu makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat tempias kebaikannya itu dengan jasanya beliau. Hari ini kita lah dapat jua kebaikan tersebut, tuan-tuan rahmat Allah. Iaitu satu makhluk, satu manusia yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay. Para mata Allah sekalian, ini nama orang yang paling baik, yang paling agung di kalangan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling tinggi di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan rahmat Allah. Kan satu-satu manusia yang Allah ciptakan Sidratul Muntaha untuk dia. Ustaz, bukan ke tempat Sidratul Muntaha tu tempatnya Allah Ta'ala? Tak, sebab Allah itu jua tidaklah bertempat. Tetapi Allah ciptakan Sidratul Muntaha itu untuk Rasulullah SAW. Tempat perjumpaannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah SAW. Itulah Sidratul Muntaha. Kenapa Sidratul Muntaha itu, Bapak rahmat Allah? Sebab Sidratul Muntaha itu hanyalah Rasulullah SAW saja yang boleh sampai. Tak ada manusia, tak ada makhluk yang boleh sampai. Hatta Jibril alaihissalam, malaikat yang paling kanan, ketua para malaikat pun tak boleh naik ke Sidratul Muntaha. Kecuali Rasulullah SAW nak menunjukkan darjatnya Rasulullah SAW daripada makhluk-makhluk yang lain, adalah Rasulullah SAW yang paling tinggi kedudukannya di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisinya makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, sesungguhnya kita ni beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi kita sebagai umat yang rugi. Apabila kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita menjadi umat yang paling rugi. Umat yang paling sia-siakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, hari ini orang ungkapkan kasih dan sayangnya kepada Rasulullah SAW hanya di bibir. Kan? Hanya di bibir saja. Bagaimana kita nak ungkapkan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW? Kan ada ucap-ucap ni, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, tak menunjukkan apa-apa. Kan kita nak tengok bagaimana kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Para rahmat Allah sekalian, kata firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad. Ni Allah suruh kita cakap. Allah suruh katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi ni pesan pada kita, pesan kepada seluruh umat, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, kalau kamu benar-benar sayangnya Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan rahmat Allah, kena jelas ayat ni. Kalau sayang betul-betul kata Allah Ta'ala, bukan hanya ungkapan pada mulut sahaja. Kan hari ni orang kata aku cinta Allah, aku sayang Allah, tapi sekadar di mulut sahaja. Pak rahmat Allah sekalian, bagaimana nak tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak mentunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah sebut fattabi'uni, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sebut fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutlah aku, kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan rahmat Allah, bukan hanya sekadar cakap kat mulut, bukan hanya sekadar saja kita letakkan capal di atas lambang capal Rasulullah, bukan hanya sekadar kita menampalkan khatamun nubuah itu di dinding, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Itu bukan sekadar itu.
Maka bila sebut fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Bagaimana nak ikut Rasulullah SAW? Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, Rasulullah SAW ni bila didatangkan kepada kita, dilahirkan ke dunia ini, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dia bukan hanya sekadar dia lahir dengan ungkapan saja. Bukan Rasulullah SAW itu ikut dia apa yang dia cakap. Rasulullah SAW ni kalau nak ikut dia, kena ikut keseluruhan yang ada pada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekadar ikut pada ibadah sahaja, tetapi gerak-geri dia, langkah dia, semua kita ikut. Para mata Allah sekalian. Bila sebut fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW, barulah kita dapat yuhibbukumullah, barulah kita dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Puan rahmat Allah. Tengok betapa besar kalau kita ikuti Rasulullah SAW. Maka ikutlah Rasulullah SAW. Kan? Bagaimana nak ikut Rasulullah SAW? Puan rahmat Allah sekalian, cukup mudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Allah SWT sebut dalamnya Al-Quran. Sesungguhnya padanya dirinya Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik. Uswatun hasanah. Bila sebut teladan yang terbaik, maka keseluruhan pada Rasulullah itu adalah yang terbaik. Rasulullah SAW para rahmat Allah bukan hanya sekadar menjadi seorang bapa. Rasulullah SAW bukan hanya sekadar menjadi seorang suami. Rasulullah SAW bukan hanya sekadar menjadi seorang pemimpin. Rasulullah SAW bukan hanya sekadar menjadi seorang guru. Rasulullah SAW bukan hanya sekadar menjadi seorang sahabat. Rasulullah SAW bukan hanya sekadar menjadi seorang yang biasa-biasa. Pak rahmatullah sekalian, Rasulullah SAW dalam diri dia selalu kompleks. Hatta apapun jua ada pada Rasulullah SAW itu, perjalanan Rasulullah SAW itu adalah sumbernya hukum, sumbernya ikutan kepada umat. Sebab itulah dalam pentadbiran negara mestilah mengikuti Rasulullah SAW. Dalam pentadbiran sebuah keluarga mestilah mengikuti Rasulullah SAW. Kalau menjadi seorang individu Muslim mestilah mengikuti Rasulullah SAW. Semua ikut Rasulullah SAW. Dalam tidurnya pun ikut Rasulullah, dalam jaga pun ikut Rasulullah SAW. Pak rahmatullah. Sebab itu dikatakan fattabi'uni, ikut Rasulullah SAW. Adapun dalam kita nak mengikuti Rasulullah SAW, Pak rahmat Allah, bagaimana? Sebab tu dalam Islam, dalam fiqah, adapun tegahan Rasulullah itu sekeras-keras tegahan, maka jatuhnya haram. Tetapi kalau kurangnya tegahan, maka jatuhnya makruh. Kalau tuntutan itu sekeras-keras tuntutan, maka dia menjadi wajib. Kalau kurangnya tuntutan tersebut, maka dia menjadi sunat. Perbandingan antara haram dan halal, yang wajib, yang makruh, yang sunat, maka di tengah-tengahnya itu jaiz, iaitu harus. Inilah 5 perkara yang wajib kita ikuti. Kerana kelima-lima ini bergantungnya pada Rasulullah SAW. Ini jelas kalau kita nak ikut sunnah. Ada orang nak ikut sunnah ambil yang kecil-kecil saja, dan tak nak ambil yang sunnah-sunnah yang terbesar. Kan? Apakah sunat-sunat yang wajib pada rahmat Allah? Ada orang ambil yang sunat. Kalau tahajud, ambil yang tahajud. Tahajud tu lebih baik, lebih banyak yang dibuat daripada solat fardu. Ada juga. Kan? Pokoknya bagaimana? Kalau nak ikut Rasulullah SAW, ikut 100%. Sebab Rasulullah SAW cukup jelas. Nak ambil Rasulullah, ikut 100%. Kan? Mengikut qadar kemampuan Rasulullah, kemampuan kita, Pak rahmat Allah. Kan? Ikut yang betul-betul. Rasulullah SAW kata nak ambil pada Rasulullah SAW, ikut yang betul-betul. Bukan ambil yang kecil-kecil sahaja. Ada orang ambilnya sunnah Rasulullah SAW itu hanya sekadar yang kecil-kecil. Dari segi makannya, dari segi kahwinnya. Kan? Tang kahwin 4, nombor 1. Sunnah Ustaz. Kahwin 4. Kahwin 2, 3, 4 ni sunnah Ustaz. Kan? Yang tu sunnah. Kan? Yang tu je nak ikut sunnah. Kan? Yang lain tak nak. Kan? Nabi kalau ni Ustaz, semua kita nak ikut. Kan? Kita nak ambil yang kecil-kecil. Kita nak ambil waktu makan saja. Kan? Tak nak ambil yang betul-betul. Para rahmat Allah sekalian,
Apakah sunnah Nabi yang bawa daripada dulu yang Nabi suruh ajar kepada kita? Sunnah terbesar daripada rahmat Allah yang wajib pada kita iaitu solat. Itu sunnah besar daripada rahmat Allah. Solat apa? Solat fardu sehari semalam. Itu sunnah terbesar, sunnah yang wajib kita ikuti. Kan? Bagi contoh solat subuh. Solat subuh daripada rahmat Allah. Bila bangun je solat subuh, apabila datangnya solat subuh, maka ikutilah solat subuh. Solat subuh tu 2 rakaat je. Mudah tak? Mudah daripada rahmat Allah. Tapi Rasulullah SAW kata, ikut kadar kemampuan kita. Solat itu wajib, subuh itu wajib, solat berjemaah itu wajib. Yang mengikut kadar kemampuan kita bagaimana? Kalau kita sakit, cukup solat subuh di rumah. Itu pokok dia. Wajib. Tapi Rasulullah sebut dalam kitab hadis 40, Rasulullah kata apa? Apa yang aku larang, fajtanibu, kata Rasulullah, maka janganlah engkau lakukan, kata Rasulullah. Tapi apa yang aku suruh, maka lakukanlah mengikut kadar kemampuan kamu. Ikut sekadar kemampuan kamu, kata Rasulullah SAW. Pokok wajib solat. Memang wajib kelah lakukan. Tak boleh nak buat apa. Suka ke, tak suka ke, nak ke, tak nak ke, wajib kita paksa kita lakukan. Solat 5 waktu sehari semalam. Solat fardu. Contoh solat subuh. Suka ke, tak suka, wajib buat. Habis bagaimana yang ikut kadar kemampuan? Wajib kita ni solat berjemaah. Tapi kalau dah kita tidak mampu berjalan, maka sekadar berjalan kita solat subuh itu berjemaahnya di rumah. Itu dikatakan kemampuan. Wajib tak solat subuh? Wajib. Tak boleh tidak, kena buat. Kalaulah tak mampu dalam keadaan berdiri, maka sekadar mampu dalam keadaan duduk. Itu jelas kata Rasulullah SAW. Tapi pokoknya solat itu wajib tak? Wajib. Kemudian barulah didatangkan dengan solat sunat yang lain. Apapun dalam solat sunat itu pun juga ada yang diberatkan, ada yang diringankan. Kan? Itulah Rasulullah SAW. Berat tak? Tak berat. Macam Allah. Hanya ada orang kata, ada Rasulullah SAW kata, wajib kamu kena bangun 1/3 malam. Wajib bangun. Ada tak? Tak ada. Rasulullah tak pernah tuntut sekerah-kerahnya. Tetapi kalau kemampuan kamu melakukannya, maka lakukanlah dengan penuh keikhlasan, kata Rasulullah SAW. Kan? Sebab itulah kalau nak bangun solat sunat, kalau kita bukan di kalangan orang yang pro apa ni, yang kita pro, kalau solat sunat kita baru berjinak-jinak nak bangun waktu malam, nak ikut sunnah Rasulullah SAW untuk solat malam, tahajud malam, Pak rahmat Allah sekalian. Kalaulah kita masih dalam Liga Division 1, bola, Liga Division 1, jangan kita belagak main macam Liga Super. Faham? Kalau kita biasa-biasa baru orang baru, maksudnya kita baru Division 1, baru Liga Kampung, buat cara Liga Kampung. Bagaimana buat Liga Kampung? Bangun solat sunat tahajud, bangunlah awal-awal. Jangan bangun bangun lewat-lewat pun tak apa. Bangun pukul, sebagai contoh pukul 4:30 pagi. Sebagai contoh bangun pukul 5 pagi. Bangun pukul 5 pagi, Bapak rahmat Allah, ambil wuduk macam biasa. Kan, tak mandi pun tak apa. Janji pakaian kita itu bersih. Kan, tukar baju, pakai, ambil wuduk. Sempurnalah kebersihan dalam diri. Kan, kemudian solatlah tahajud ataupun solat sunat malam, ambil saja 2 rakaat. Habis 2 rakaat, selesai. Tunggulah subuh. Ambil 2 ke, ambil 4, sambil-sambil tu berzikir sehingga masuk waktu subuh. Mudah tak? Mudah. Itu dikatakan Liga Division 1. Pak rahmat Allah. Maka bila dah terbiasa dengan 4, maka naiklah 6. Bangun pula lagi awal. Dari itu bangun pukul 5 pagi. Sekarang bangun pula pukul 4:30 pagi. Kemudian dah pro lagi. Dah nak naik lagi 1 tingkat, maka bangun pula pukul 3 pagi. Itu yang dikatakan kemampuan, kata Rasulullah SAW. Kan, jangan terus terjah pukul 3 pagi, bantai pula pukul 14 rakaat buat solat sunat tasbih.
Lepas buat sunat tasbih, terlelap pula ibarat rahmat Allah. Lelap. Kan? Sampai Bilal azan, as-salatu khairum minan naum, pun tak bangun-bangun. Tak guna tahajud ibarat rahmat Allah sekalian. Sebab subuh terlepas. Kan? Sebab subuh terlepas. Semayanglah macam mana pun. Allah tak kira yang sunat yang banyak kita lakukan, kalaulah yang fardu kita tinggalkan. Ni apa rahmat Allah. Ada juga yang terbalik apa rahmat Allah dalam solat. Kan? Juga terbalik. Apa yang berlaku tahun ni tak adalah sebab COVID-19. Kalau tak tiap-tiap tahun masjid-masjid kita kan mesti buat solat sunat hajat. Untuk anak yang ambil UPKK, UPSR, PT3, SPM, STPM, STAM. Kan? Tiap-tiap tahun kita buat. Ada pula setengah-setengah ibu bapa yang rahmat Allah sekalian, maghrib tak datang, isyak tak datang. Datang bila? Waktu solat hajat dia. Kan? Dia ambil yang solat hajat. Dia fikir yang makbulnya doa hajat. Dia fikir yang maghrib tak apa, saya tak datang maghrib tak apa, isyak tak datang pun tak apa, yang penting datangnya waktu solat hajat. Ni tuan-tuan rahmat Allah. Yang paling berat, antau nasi lemak aja. Ini lagi berat tuan-tuan rahmat Allah. Dia hantar nasi lemak. Ustaz, tak solat tak apa, yang penting nasi lemak saya dah hantar. Dia cakap musi, saya tak dapat malam ni, tak apa, saya dah hantar nasi lemak. Tu yang utama. Jangan lupa doa untuk anak saya. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini pun pelik, ada juga pangai ni. Kan? Mana yang utama? Sebab tu kadang-kadang orang tak faham yang mana utama, fardu ke sunat. Sebab yang paling utama, sunnah Rasulullah SAW adalah fardu. Kemudian barulah sunat. Itu yang disokong-sokong rahmat Allah. Ibaratnya rahmat Allah, dalam kita nak mencantikkan sesebuah rumah, bukan hanya sekadar kita buat rumah, tetapi rumah tu mestilah kukuh. Kukuhnya mana? Iaitu seperti ini tadilah, fardu dulu. Benda tu mesti tiang yang 4, yang 5 ini mesti kukuh. Dah kukuh baru dicantikkan dengan yang sunat-sunat ni tadi Pak Rahmatullah. Barulah kita letak bunga, yang ni letak kerawangnya, letak airconnya, letak apa. Yang sunat ini sebagai penampan kepada fardu yang lompong Pak Rahmatullah sekalian. Ada orang tak dapat bezakan, Ustaz, yang sunat tu pun sunnah, yang ni pun fardu ni pun sunnah. Dia tak tahu mana yang kecil, mana yang besar. Ini buat rahmat Allah. Sebab tu nak beza kita dalam mengikuti fattabi'uni Rasulullah SAW. Bagaimana nak mengikuti Rasulullah SAW itu kena jelas. Sebab tu belajar. Jangan duk pakai ikut saja. Kan? Sebab tu saya utamakan, saya kata kalau nak buat solat hajat, pastikan mak dan ayah itu maghrib pun datang, isyak pun datang. Barulah solat sunat hajat. Pak rahmat Allah. Bukan hanya semata-mata serahkan kepada Tok Imam pengurusi masjid. Yang penting nama anak saya jangan terlepas Tok Imam. Takut terlepas nanti. Saya yang utama nasi lemak saya dah hantar 40 bungkus lah tu. Ayam lagi tu. Allah. Kata lepas sia-sia nanti nasi lemak ayam. Pelik juga tuan-tuan Allah. Ni kan zaman sekarang. Mana lagi sunnah Rasulullah SAW yang paling besar yang Pak Rahmat Allah, iaitu bayar zakat. Kan? Zakat Pak Rahmat Allah. Zakat ni ada dua. Kan? Dalam zakat ni ada dua. Ada pun zakat yang wajib bagi kita, ada pun zakat yang tak wajib bagi kita. Zakat yang tak wajib kita apa dia? Sedekah. Pak Rahmat Allah. Zakat yang wajib pada kita macam-macam zakat lah. Zakat emas, zakat perniagaan. Kan? Kalaulah nisabnya memang dah cukup untuk kita. Kalau sampai nisab dia, wajiblah bagi kita. Pak Rahmat Allah. Maka keluarkanlah zakat tu sunnah Rasulullah SAW. Mana yang sunat? Sedekah. Ikut kadar kemampuan kita. Kalau selagi tak sampainya kewajipan kepada kita, maka tak keluar zakat kita. Tapi kalaulah tak sampai kewajipan, maka mana yang sunnahnya, yang wajib kita lakukan, itu sedekah. Ni yang Datuk Ismail Kamus kata apa? Ada pun duit yang ada pada tangan kita, kan, itu kadang-kadang bukan milik kita. Kan, kata Ismail Kamus, mungkin milik isteri kita dengan gelang emas dia. Mungkin duit yang ada untuk bayar duit kereta kita. Kan, ada yang duit yang pada kita tu kita bayar untuk makan, untuk kawan kita.
Tapi mana yang milik kita? Yang milik kita sedekah. Sebab sedekah itulah yang membantu kita besok dalam kubur. Sedekah itulah yang membantu kita besok di padang mahsyar nanti. Yang tu baru milik kita. Pak rahmat Allah sekalian. Maka jangan kedekut kita nak nak keluarkan duit. Sebab tu kalau dapat gaji Bapak rahmat Allah sekalian, sebaik-baik sunnah Rasulullah SAW iaitu keluarkan, infakkan harta kita untuk jalan fi sabilillah waktu yang seafdal-afdalnya untuk kita sedekah iaitu waktu subuh. Kalau kita pergi masjid, maka masukkanlah dalam tabung masjid waktu subuh. Itu seafdal-afdalnya waktu. Kan? Kalaulah ada anak yatim, maka bagilah pada anak yatim. Cari subuh-subuh, ajak anak yatim pergi ke masjid, bawa anak yatim pergi ke masjid. Pak rahmat Allah. Kan? Pak tu kena baik-baik Pak rahmat Allah. Kita tengok ada 5 orang anak yatim kat rumah lebut. Kan, pergi subuh awal-awal ajak anak yatim. Jangan tackle dia punya mak pula. Kan terbalik. Abang pagi-pagi datang ni rumah janda ni buat apa? Kan? Tu kena niat, kena betul lah Pak rahmat Allah. Cari anak yatim, bawa anak yatim pergi mana? Pergi sembahyang subuh. Balik sembahyang subuh, ni pakcik bagi seorang RM10. Nanti buat belanja sekolah. Tu antara yang paling afdal kita lakukan. Kan? Banyak cara nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, puasa. Puasa ada yang wajib, ada yang sunat. Kan? Puasa ada yang wajib, ada yang sunat. Kan? Kadang-kadang kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak mampu, cukup sekadar bab sakit, gastrik, macam-macam sakit, kencing manis, darah tinggi, kan, apa segala apa pun ada, maka tak mampu nak berpuasa, maka berpuasalah mengikut sekadar kemampuan kamu. Ini kata Rasulullah SAW. Kan, tak dapat sehari 2 hari, tak dapat 30 hari jadi 15 hari, tak jadi 15 hari, cukuplah sekadar 2 hari 3 hari, yang lain bayarlah fidyah kalau dah tak mampu. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Kan? Itu kata Islam tu mudah nak ikut sunnah Nabi. Ada pun tuan-tuan rahmat Allah, pergilah haji. Haji pun mengikut kadar kemampuan kita. Kalau ada duit pergi, kalau tak ada tak ada. Pak rahmat Allah sekalian. Kan, kalau dapatnya nama disenaraikan untuk pergi haji, pergilah. Tak perlu nak tunggu seru-seru lagi. Ada orang nak tunggu seru. Kan? Nabi seru 1400 tahun dahulu dah seru dah. Tak payah nak tunggu seru. Kenapa tuan tak pergi haji lagi? Duit dah cukup, nama dah naik. Entahlah, belum datang lagi seru dia. Nak seru siapa lagi? Tuan-tuan rahmat Allah, Nabi seru 1400 tahun dahulu dah datang panggil seru. Kan? Maka dah ada kelayakan, dah diberikan masa, dah diberikan waktu untuk pergi, maka pergilah. Pak rahmat Allah, Bapak rahmat Allah sekalian, sunnah Nabi ni cukup jelas. Maka ikutlah, fattabi'uni, kata ikutilah Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik. Pak rahmat Allah sekalian, Nabi ni datang ni dahulu, datang kepada kita, dia bukan datang dengan ilmu dulu. Kalau tengok perjalanan Rasulullah SAW, dia datang bukan dengan ilmu dulu. Rasulullah SAW, Allah ajar dulu dengan akhlak. Sebab tu kalau orang tingginya ilmu, jangan sombong. Kalau tingginya ilmu, akhlak tiada, tak guna juga. Sebab Rasulullah SAW itu datang dengan akhlak dulu. Perjalanan Rasulullah SAW itu datang dengan kecantikan akhlak. Sebab tu Rasulullah itu digelar, innaka la, sesungguhnya dipanggil la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini adalah setinggi-tingginya akhlak. Kalau nak dicerita tentang akhlak, sebaik-baiknya akhlak ni Pak rahmat Allah, katanya Allah SWT, Al-Quran itulah akhlak Rasulullah SAW. Sebab itulah kita dalam kehidupan nak bentuknya anak-anak Pak rahmat Allah bukan dengan ilmu semata-mata. Nak bentuk anak itu dahulu mesti dengan akhlak dahulu. Kan, ada orang terbalik. Dia risau kalau anak dia tak dapat 4A. Dia risau anak dia tak dapat 6A. Dia risau anak dia tak dapat 7A. Dia risau anak dia tak boleh bercakap bahasa Inggeris. Dia risau kalau anak dia tak pas matematik. Tapi dia tak risau kalau anak dia tak baca Quran.
Dia tak risau kalau anak dia tak boleh baca Quran. Ini apa rahmatullah sekalian berlaku kan. Di manakah kita nak titikkan rasul dalam terap hati kita ini kepada anak-anak kita, bagaimana kita nak katakan kita mencintai Allah sedangkan kita tak benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa rahmatullah. Sebab itulah akhlak itu mestilah didatangkan dahulu dalam pendidikan kita terhadap anak-anak, dalam diri kita. Bukan hanya didik kepada anak-anak saja, tapi dalam diri kita juga diterapkan akhlak dahulu kan. Sebab tu akhlak yang paling Rasulullah ajar kepada umat kita, iaitu apakah dia? Iaitu afshus salam, sebarkan salam. Tu akhlak yang paling perlu dididik oleh anak-anak. Sebab tu anak ini dah terbalik. Hello bro, hello kan, yellow baru Allah kan, hello brother kan, mana tu tuan-tuan, terbalik. Sedangkan yang terbaik kata Rasulullah SAW, akhlak yang terbaik iaitu sebarkan salam. Ramai tak yang nak ikuti hari ni? Tak ramai Pak rahmatullah. Anak-anak dah mula terbalik kan. Kadang-kadang jumpa sahabat, celaka, itu orang Melaka Pak rahmatullah sekalian. Puaka, lama tak nampak, aku ingatkan dah mati kan. Itu orang Melaka kan. Itu beza. Kadang-kadang kita nak ajar anak akhlak, ada yang terbaru lain pula kan, macam-macam. Bagaimana kita nak sebarkan? Pak rahmatullah, kadang-kadang sunnah ini yang paling besar, akhlak yang Rasulullah ajar, tak kita ikuti. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, kadang-kadang kita pergi pam minyak, kita hulur saja duit. Tapi kalau kita tengok seorang kat pam minyak tu, yang kat tanda tu, orangnya Muslim, apatah salah kita nak masa nak bagi minyak, Assalamualaikum, RM30 isi minyak saya, pam 7 kan. Jangan kita nak lakukan tak kan. Dalam pam minyak kita boleh lakukan kan. Kadang-kadang kita tak nak gunakan, katanya sunnah Nabi ini, sunnah yang terbesar tu salam. Mudah nak dapat pahala, tapi kita tak nak lakukan. Tu akhlak yang Nabi ajar. Rasulullah ini didatang bukan hanya sekadar akhlak, tapi Rasulullah itu datang dengan penuh kasih sayang. Bawa wadah iaitu kasih sayang. Bagaimana Rasulullah SAW satukan muhajirin dan ansar. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan akhlaknya, kasih sayang pada sahabat, pada anak-anak, padanya isteri, Pak rahmatullah sekalian kan. Ni nak terapkan dalam sebuah kehidupan kita, ruang lingkup kehidupan kita, iaitu akhlak paling utama. Selepas itu barulah kita masuk dalam bab ilmu. Bagaimana nak berjaya dalam kehidupan dunia, bagaimana nak berjaya dalam kehidupan akhirat. Bukan dunia semata-mata, tetapi iaitu menjurus kepada nak menjadi umat yang terbaik, menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang mendapat keampunannya Allah SWT. Maka ikuti Rasulullah SAW itu dari segi akhlak, kasih sayang dan semua ruang kehidupan. Rahmatullah. Rasulullah kalau datang dengan kasih sayang, sebab tu Pak rahmatullah sekalian, tengok Rasulullah SAW tak pernah jadi pemarah. Sebab tu Rasulullah SAW dalam keluarga Pak rahmatullah sekalian, kalau Rasulullah SAW ini balik ke rumah dan dikala dia melihat di atasnya meja tiadanya makanan, Pak rahmatullah sekalian, Rasulullah sensing tangannya, kemudian Rasulullah bantu isterinya masak. Itu yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan. Kita tak ada, kita dah melenting kan. Apa dia nak makan ni? Awak balik-balik tak ada kan. Atas meja tak ada. Aku beli lauk banyak-banyak, kau tak masak kan. Kita dah melenting kan. Aku beli telur, mana telur? Aku beli ayam, mana ayam? Kita marah bini kita. Tapi Rasulullah tak pernah. Itu dikatakan akhlak. Itu yang dikatakan kasih sayang. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Rasulullah melihat seseorang itu memukul isterinya. Bila ditanya kepada Rasulullah akan kepada orang tersebut, kenapa engkau pukul isterimu? Kata yang katanya yang pemilik suami perempuan itu, dia kata apa? Sungguhnya aku dah beberapa kali dah ya Rasulullah, aku nasihati, dia keras kepala. Apa kata jawabnya Rasulullah SAW? Rasulullah jawab, kata, aku bukan tanya alasanmu, tetapi aku tanya kenapa engkau pukul isterimu yang menjadi ibu kepada anak-anakmu dan yang menjadi isteri kepada kamu, kata Rasulullah SAW. Nampak tak? Bagaimana Rasulullah nak didik kita penuh dengan kasih sayang. Hari ini jangan gaduh-gaduh
Rasulullah kata hari ni jangan bergaduh-gaduh. Hari ni ramai tak bergaduh. Kan? Hari ni bergaduh sebab berbeza sikit fahaman, berbeza ideologi, bergaduh sesama kita. Kan Rasulullah itu datang dengan kasih sayang. Rasulullah menyatukan, tetapi kita pula memecahkan. Ini dosa besar Pak rahmat Allah sekalian. Kan? Sebab itulah kita nak ikut Rasulullah SAW Pak rahmat Allah, bukan hanya sekadar pakai jubah sahaja. Bukan hanya sekadar kita pakai kopiah saja Pak rahmat Allah sekalian. Bukan hanya sekadar letakkan serban di bahu ini sebagai rida. Tetapi sunnah-sunnah yang terbesar mesti diterapkan di dalam hati kita, iaitu membawa wadah, iaitu akhlak terpuji. Yang kedua, kasih sayang, jangan berpecah belah. Yang ketiga, iaitu menjadi hamba Allah yang taat benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak rahmat Allah. Sebab tu nak ikuti sunnah Rasulullah, bukan hanya yang kecil-kecil. Ambil yang besar dahulu, barulah yang diterapkan dengan yang kecil-kecil. Hari ini jadi perbahasan Pak rahmat Allah sekalian. Kan? Nak ikut sunnah Nabi bermacam-macam cara. Hari ini orang jadikan sunnah Nabi itu dengan capalnya Rasulullah SAW. Kan? Ada letaknya gambar capal, ada letaknya replika capal, ada yang letakkan bermacam-macam. Khatamun Nubuwah itu zaman 80-an, 90-an. Tahu Khatamun Nubuwah tu, yang 3 segi tu Pak rahmat Allah. Kan ada orang tampal dulu kat rumah Pak rahmat Allah. Ustaz, salah ke? Kalau buat capal Rasulullah SAW, saya kata tak salah. Tak kisahlah nak ikuti Rasulullah SAW. Boleh. Itu dalam masuk bab tawasul dan tabaruk. Itu kalau perbahasan panjang tentang tawasul dan tabaruk saya tak jelaskan. Tapi sekadar saya cukup katakan boleh. Kalaulah sesuatu itu mengingati kita kepada Rasulullah SAW, silakan. Kan, letak capal, aku ingat Rasulullah SAW. Tapi kalau letak capal dekat kita punya kopiah ataupun kita punya topi, cap kita, Pak rahmat Allah, masuk kedai nombor berat juga. Kan? Ni bagus pakai topi capal Rasulullah, masuk tikam nombor. Pelik juga tuan-tuan rahmat Allah. Kan? Bagus. Kan? Itu tak datang apa-apa lah. Tak ada pun tuan-tuan rahmat Allah. Jangan kita salah i'tiqad. Bila ada capal Rasulullah SAW, maka aku akan masuk syurga. Itu salah. Siapa pakai capal Rasulullah di kepala, maka dia akan terlepas daripada api neraka. Itu salah. Nabi tak pernah jamin. Nabi kata siapa yang mengikuti sunnahku pasti dia akan selamat. Itu yang Rasulullah kata. Memang benar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi, ada menerangkan tentang kisah capalnya Rasulullah SAW. Boleh, tak ada masalah. Kalau itu mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dalam itu kita mengikuti Rasulullah SAW, silakan pakailah capal Rasulullah SAW. Ada orang kan dekat pagar rumah pun adanya lambang capal Rasulullah. Di tempat yang terbaru ni, dekat tayar kereta pun ada letaknya capal Rasulullah SAW. Tak ada masalah kalau kita nak mengikuti Rasulullah SAW. Tengok capal ni, kita ingat Rasulullah SAW, dapat pahala. Tak ada masalah. Tetapi orang kata kalau nak sebut asar Rasulullah SAW, nak mengikut kesan-kesan Rasulullah SAW, apakah kesan yang terbesarnya Rasulullah SAW? Kita tak nak ikut. Apakah peninggalan Rasulullah SAW yang paling besar ya Bapak rahmat Allah? Yang ni kita tak nak ikut. Kita ambil yang kecil-kecil aja. Capal, khatam nubuwah. Apakah peninggalan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, selepas wafatku aku tinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah SAW. Apakah peninggalan Rasulullah yang paling besar? Iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran itu Bapak rahmat Allah. Al-Quran. Ramai tak nak baca Quran, tak nak. Ramai tak nak tengok Al-Quran, tak nak. Kenapa nak ikut yang kecil-kecil sedangkan yang besar-besar ni kita tak nak ikut? Apakah peninggalan yang paling besar? Iaitu Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Atau bukan Al-Quran itu bukan hanya sekadar peninggalan tetapi mukjizat Rasulullah SAW. Maka bacalah Al-Quran ni Pak rahmat Allah sekalian. Tak perlulah nak ambil yang kecil-kecil semata-mata kecil sedangkan yang besar kita tinggalkan, tak guna. Itu yang saya kata, tak cukup sekadar kita memakai jubah, tak cukup sekadar kita meletakkan rida, tak cukup sekadar kita melilit serban, tak cukup hanya sekadar kita hanya memakan 3 jari.
sedangkan Al-Quran kita tak sentuh, sedangkan Al-Quran kita tak baca, sedangkan Al-Quran kita tidak kaji. Pak rahmat Allah sekalian, ni bagaimana kan kita kata kita ikut fattabi'uni, mengikuti Rasulullah SAW. Ikut bukan hanya sedikit-sedikit, tetapi ikutlah keseluruhan. Ambillah sunnah-sunnah yang terbenar, sunnah-sunnah yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Barulah bila wajib kita jaga, bila haram kita jaga, maka sunat akan terikut sama, maka makruh akan tertinggal sama, maka jaiz ataupun harus pun akan terkandung sama dalamnya kehidupan kita. Bapa rahmat Allah sekalian, maka ikutilah sunnah Rasulullah itu benar-benar, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW melalui kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala dan kalamnya Rasulullah SAW. Pak rahmat Allah sekalian, di penghujung ini, para mata Allah, yang paling utama dalam diri kita jangan tinggal, iaitu selawat Nabi. Kan hari ini bibir kita, di bibir anak-anak kita, di bibir ahli keluarga kita banyak membicarakan hanya berkata-kata, omongan-omongan kosong, kata-kata kosong. Kan nak menunjukkan kita ni, Bapak rahmat Allah, jangan rugi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tak selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah itu dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah selawat ke atas Nabi untuk apa? Malaikat berselawat ke atas Nabi untuk apa? Dan kita ni berselawat ke atasnya Nabi untuk apa? Allah selawat ke atas Nabi, Pak rahmat Allah sekalian, nak mengangkatkan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun malaikat berselawat ke atas Nabi, iaitu memohon keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, Pak rahmat Allah, berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi ke? Untuk Nabi ke? Bukan, Pak rahmat Allah. Kita berselawat ke atas Nabi untuk kita, Pak rahmat Allah sekalian. Tuan-tuan, bapa rahmat Allah sekalian, kalau tak selawat pun ke atas Nabi, Nabi tetap masuk syurga. Nabi tetap kekasih Allah Ta'ala. Nabi tetap begitulah orang dia, Pak rahmat Allah. Yang rugi siapa? Kita. Kalaulah kita tak selawat ke atas Nabi, Pak rahmat Allah sekalian, kitalah manusia yang paling rugi, Pak rahmat Allah sekalian. Dengan selawat Nabi boleh kita masuk syurga. Dengan selawat Nabi dapat kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat Nabi dapat kita selawat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Pak rahmat Allah. Kalaulah kita tak selawat Nabi, maka rugilah kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dalam sesuatu doa jangan terlepasnya selawat ke atas diriku. Mustahil kalaulah tiadanya selawat ke atasnya diriku, doa itu dimakbulkan. Ni tuan-tuan kena jaga-jaga. Sebab itulah dalamnya dalam doa mesti ada selawat Nabi. Untuk apa? Untuk kita ni dapat manfaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah selawat itu ada dua. Satu maksur, satu lagi ghair maksur. Maksur iaitu jelas daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Antara yang maksur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak maksur iaitu antaranya selawatnya Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nuril Anwar. Itu tuan-tuan rahmat Allah. Itu antara selawat Syafi'i, itu yang dipanggil ghair maksur, yang dicipta oleh para ulama. Tapi tiada masalah, kedua-duanya boleh pakai, tapi seafdal-afdalnya maksur. Bapak rahmat Allah, jangan tinggallah selawat. Bapak rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik di sisinya Rasulullah SAW dan menjadi hamba Allah yang takwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuknya ke dalam syurganya Allah Taala dan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, saya sudahi dahulu kuliah saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa akan datang, insya-Allah.
Mohon maaf, ampun, ribuan ampun dan maaf. Andainya ada salah kata, ada tersilap bahasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya mendapat manfaat. Kalau ada yang baik itu diterima, yang buruk itu dibuang jauh-jauh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika 'izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.